Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan untuk perkembangan terkini jam ini saya masih lagi ingin menyentuh mengenai perkembangan situasi banjir yang berlaku di sekitar Lembah Kelang hari ini, yang mana sejak petang tadi hujan lebat berterusan selama lebih 2 jam dan ia telah mengakibatkan beberapa kawasan telah dinaiki air dan juga ada kawasan-kawasan yang kawasan parkir kereta telah ditenggelami air, malah ada kereta-kereta yang terkandas. Dan ini adalah apa yang dikongsikan juga oleh Menteri Alam Sekitar dan Air dalam satu sidang media sebentar tadi, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, yang mana beliau ada membuat satu sidang media berkenaan dengan situasi banjir, apa yang boleh kita sifatkan. Apa yang berlaku sekarang ini adalah disebabkan daripada hujan lebat luar biasa dalam tempoh 2 jam sehingga menyebabkan sistem peparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air tersebut. Dan saya ingin bersama dengan Ridauddin Daud, wartawan Astro Awani, yang ingin berkongsikan sedikit intipati sidang media sebentar tadi. Silakan Ridauddin. Baik, terima kasih rakan setugas. Ya, betul. Baru saja sebentar tadi, baru selesai kira-kira 10 minit tadi, Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sudah memberikan sidang media, memberitahu maklumat terkini terutamanya berkaitan dengan banjir di Lembah Kelang dan juga Kuala Lumpur secara spesifiknya. Jadi ini antara intipati kenyataan media yang mungkin saya boleh bacakan. Kejadian hujan lebat berterusan bermula 2.30 petang pada 7 Mac 2022 iaitu pada hari ini telah menyebabkan berlakunya banjir kilat di jalan-jalan utama pusat bandar Kuala Lumpur, Jalan Batu Bata, Kampung Periuk, Kampung Pasir Baru dan Kolej Telekom. Bacaan hujan yang tinggi direkodkan di stesen Taman Desa Smart Kuala Lumpur dengan bacaan iaitu sebanyak 106.55 mm dan di stesen air panas Kuala Lumpur dengan bacaan 155 mm dalam tempoh hanya 2 jam. Jadi sebenarnya saya sempat bertanya kepada Ketua Setiausaha KASA sini iaitu Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. Saya bertanyakan jika dilihatkan kepada angka ini 106.5 dan juga 155 mm dalam tempoh 2 jam. Saya tanyakan berapakah jumlah ataupun taburan hujan purata di kawasan tersebut. Beliau mengatakan bahawa ia sepatutnya dalam mengikut apa yang berlaku sebelum ini adalah 2,500 sekitar 2,500 ml setahun. Jadi kalau dibandingkan dibahagikan dengan 12 bulan bermakna kira-kira 200 mm sebulan. Jadi pada hari ini dalam masa 2 jam sahaja sebenarnya taburan hujannya mencecah 100 ataupun lebih separuh daripada taburan hujan yang sepatutnya berlaku dalam sebulan. Jadi anda bayangkan dalam sebulan biasanya 200 mm sahaja, namun hari ini mencecah sehingga 155 mm. Jadi disebabkan itulah berlakunya taburan hujan yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan longkang-longkang di sekitar kawasan Kuala Lumpur tidak dapat menampung jumlah air yang terlalu banyak. Kerana kalau diikutkan sebenarnya dengan terowong smart yang ada, sebenarnya aliran air sebelum masuk ke terowong smart itu nampaknya diberhentikan kerana taburan terlalu banyak, dan apabila air sudah pun surut, di situlah kita boleh lihat bagaimana terowong smart berfungsi dan kemudian dapat melencongkan banyak sebenarnya air yang daripada sekitar kawasan Kuala Lumpur ke terowong smart yang kemudiannya menyebabkan kalau anda lihat seperti keadaan sekarang, keadaan sudah pun semakin surut, dan di mana walaupun ada PPS yang dibuka namun boleh dikatakan di sekitar Kuala Lumpur keadaannya semakin surut, hujan juga sudah semakin hampir berhenti. Jadi itu antara yang dibincangkan ataupun dikatakan dalam sidang media sebentar tadi. Malah saya juga bertanyakan adakah ada projek-projek baru yang mungkin akan dibina ataupun sedang dalam pembinaan, dan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri mengatakan bahawa sebenarnya ada dua sebenarnya projek besar yang sedang dalam pembinaan yang mungkin dijangka siap pada 2024, iaitu pertama adalah projek mitigasi banjir di Sungai Bunus dan kedua projek mitigasi banjir di lencongan Sungai Batu. Jadi apabila dua projek ini siap, insya-Allah ataupun Tuan Ibrahim sendiri berkeyakinan bahawa masalah banjir di sekitar Kuala Lumpur dapat diatasi dengan lebih baik. Berbalik kepada soalan PPS, sebenarnya saya sempat bertemu dengan Datuk Seri Syahidan Kasim pada sebentar tadi. Beliau mengatakan setakat ini pada waktu saya jumpa tadi terdapat 2 PPS yang sudah pun dibuka dan kebanyakannya dibenarkan untuk berada di sana, dan kemah juga tadi saya lihat sudah pun dipasang daripada nakmah dan sebagainya. Makanan juga disediakan untuk mereka. Malah Datuk Seri Syahidan Kasim juga mengatakan bahawa mereka menyediakan sedikit wang saku untuk mereka membeli barang-barang keperluan dan juga apa-apa barang yang mungkin sudah rosak dan sebagainya. Namun beliau memberitahu bahawa mungkin mangsa-mangsa banjir itu akan terus berada di sana untuk berlindung, kerana kalau diikutkan kalau pulang ke rumah pun rumah mereka masih lagi banjir, dan kalau malam kalau nak kemas pun sebenarnya masih lagi agak sukar kerana cuaca sudah pun gelap dan sebagainya. Jadi saya fikir bahawa masa ini 2 PPS sudah pun dibuka dan menempatkan lebih 140 orang, 101 di Kelab Sultan Sulaman dan juga 30 di kawasan yang berhampiran juga. Jadi itu antara PPS yang sudah dibuka. Sudah pasti kalau mengikutkan laporan daripada bomba dan juga Bomba Kuala Lumpur dan Selangor, kalau pada petang tadi sebenarnya ada banyak kawasan yang masuk saja info dari semasa ke semasa, namun pada malam ini nampaknya info itu sudah pun berkurang. Jadi saya jangka mungkin keadaan banjir di sekitar Lembah Kelang
pun mungkin sudah berkurang, namun masih lagi ada beberapa kawasan yang difikirkan mungkin ada sedikit bahaya, terutamanya di belah-belah Puchong, di Kampung Bukit Lancong, di Kampung Tengah dan sebagainya, kerana difahamkan di sana sudah pun berpusu-pusu penduduk keluar menyelamatkan diri kerana mereka tidak mahu kejadian yang berlaku pada penghujung tahun lepas berulang. Jadi saya fikir buat masa ini itu antara intipati sidang media. Sudah pasti saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Sudah pasti saya akan tulis dan garap sebaiknya apakah yang dikatakan oleh Datuk Seri Zaini Ujang dan juga Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pada malam ini. Jadi saya fikir itu saja buat masa ini langsung di Pusat Smart ini. Kembali berikan tugas, Faris. Baik, terima kasih Ridaudin Daud yang berkongsikan apa yang boleh kita rangkumkan daripada intipati sidang media sebentar tadi dan juga apa perkembangan terkini berkaitan dengan banjir di sekitar Lembah Kelang.